tuan-tuan bekerja, sebenarnya pekerjaan itu proses. Gaji itu reward, pendapatan itu adalah hasil yang kita dapat setelah kita deliver kerja buat kita. Tapi berapa ramai orang yang bekerja memandang kerja itu hanya sebagai satu kerja, bukan untuk deliver seluruh sifat sebagai seorang khalifah di atas muka bumi. So betulkan hari ini supaya kita tak lari hadaf. Berapa ramai yang hidup hari ini lari hadafnya kerana dia tak tahu kenapa dia kena buat benda ni. Kenapa aku harus tolong orang? Kenapa aku harus bekerja teruk sedangkan aku dapat gaji pun sikit, tak terang mana? Tidak, dia lebih kepada proses untuk membuktikan kalau orang bagi satu benda, kita amanah. Kalau kita berjanji dengan satu orang, kita dapat tunaikan. Kalau kita diberikan satu tanggungjawab, kita mampu menunaikan tanggungjawab tersebut. Semua benda itu berkaitan dengan proses. Lepas tu kita berjalan apapun, dia bukan soal apa yang kita dapat. Semalam Korea Selatan 3-sama dengan Malaysia, Harimau Malaya. Orang dia ingat tak boleh pi dah, boleh pi. Dan jurulatih Korea pun bagi tahu jangan underestimate dengan Malaysia. Ada something pada mereka. Kita dengar cerita tu begitu, tapi sebenarnya orang yang terbabit tahu apakah proses. Bukan semalam tu bukan tindakan spontan tiba-tiba boleh menyamai tiga-tiga, bukan. Tapi adalah proses latihan yang dibuat bersungguh-sungguh. Ada matlamat, deliver apa yang telah dijanjikan, buat perancangan yang tersusun, tidak pasrah dan rendah diri untuk melihat pasukan lawan itu sebagai satu cabaran. Tuan-tuan, kita tengok semalam syok, oh itu syukurlah 3-sama. Mereka yang melalui proses itu, berapa perit yang mereka hadapi, berapa torture yang mereka kena lalui, berapa sinkronis yang mereka buat untuk sampai ke tahap itu, tuan-tuan. So orang tak enjoy the process, orang tak bercakap tentang proses, orang tak bercerita pun tentang perjalanan proses. Ramai orang nak tahu tentang kejayaan saja. Tuan-tuan, tolong padamlah cerita pasal benda berjaya ni. Oh, anak dia berjaya. Oh, mak dia berjaya. Oh, ayahnya berjaya. Oh, dia tu berjaya. Tu dia kata besar, berjaya. Kita hanya tengok dari segi reward. Reward ni tak ada apa. Kena tanya, apa proses yang dia lalui sampai dia boleh sampai ke situ. Itulah khalifah, melalui proses untuk membuat sampai Allah terkenal dengan apa yang kita buat. Ada seorang orang ni buka syarikat, nama dah syarikat dia, tapi dia ambil satu Cina bekerja dengan dia. Bila dia ambil Cina tu bekerja dengan dia, komen tu banyak, oh Melayu ni baik bagi kerja ke Cina, Cina ni terbuang. Tapi sebelum dia boleh bagi kerja pada Cina tu, berapa banyak air mata, berapa banyak peluh yang tertumpah untuk membina company yang established agar menyediakan peluang pekerjaan pada. Lepas tu kita tak cakap tentang reward. Reward ni adalah benda yang kita dapat. Yang kita nak impikan adalah proses. Lepas tu kita nak tengok wa qul i'malu fasarallahu amalakum. Allah pun suruh tengok proses. Sebagai pekerja, apa proses perjalanan kita makin baik, kita layak duduk di pangkat tu adalah kerana kita makin baik ataupun kita memang ada kronik yang menyebabkan kita berada di situ. Saya berkaitan dengan satu orang ditempatkan di satu tempat adalah kerana kelebihan yang ada pada dia, kehebatan yang ada pada dia, sifat ketua yang ada pada dia menyebabkan dia boleh naik lebih atas. Sebenarnya Tuhan buat semua ni agar manusia berjalan. Yang berjalan untuk mencari dirinya sendiri, tuan-tuan. Aku nak pergi mana, tuan-tuan? Oh, kalau dia dah jelas dia nak pergi mana, tuan-tuan, senang. Aku nak buat benda ni sampai aku boleh gunakan semua ni untuk menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak semua orang dilahirkan benar baik, tuan-tuan. Semua atas muka betul, tuan. Pasti
deliver benda betul. Saya orang bagi Allah Ta'ala bagi peluang berceramah, saya kena deliver betul agar ceramah ini orang dengar ada perubahan, agar ceramah ini orang dengar ada benda diwalik-walik, dalam ceramah ini bila disampaikan orang rasa bahawa ceramah ini membina sesuatu, bukan membuat kepada perkara-perkara yang pergi ke belakang, tuan-tuan. Betul begitu. Dan kita ni khalifah, Allah jadikan kita khairul ummah, tapi kita belum boleh lagi menunjukkan kita khairul ummah, tuan-tuan. Sebab tu bila ada unsur-unsur, tuan-tuan, saya selalu berpesan, bila ada unsur-unsur yang melemahkan, ada unsur-unsur yang menarik kita ke belakang, ada unsur-unsur yang bila kita sembang dengan kawan tu menyebabkan kita stuck dalam dunia yang sempit itu. Hari ini banyak orang kempen tinggalkan dunia, tinggalkan dunia, tinggalkan dunia. Sungguh perbuatan itu menjadi, sungguh orang tinggalkan dunia. Maka dunia duduk di tangan siapa? Di tangan orang tak beriman. So kita pula marah bila dunia berada di tangan orang tak beriman. Kita pun kata, apa nak jadi dengan dunia sekarang ni? Apa nak jadi? Sebab kita yang sepatutnya menguruskan dunia itu, kita biarkan pada orang. Tiba-tiba kita kata, apa nak jadi? Apa nak jadi itu bermula dengan kita, bukan bermula dengan orang tu. King George II pernah hantar surat kepada Hisham, Khalifah Hisham III di Andalus. Ketika itu tamadun, kemajuan, teknologi berada di Andalus. Di Andalus lah adanya orang yang bernama Ibn Rushd. Di Andalus lah ada orang yang bernama Abbas Ibn Firnas yang membuat penerbangan pertama sebelum Weber dan Oliver Wright menjumpai teknik terbang yang betul, tuan-tuan. Di Andalus dah ada ulama macam Imam Qurtubi yang tinggal di Cordova, tuan-tuan. Di Andalus lah lahirnya ilmu-ilmu yang banyak. Satu dunia datang belajar ilmu sains dan teknologi. Algoritma diasaskan di Andalus, tuan-tuan, oleh Imam Khawarizmi. Kita pun tahu ini sejarah kita. Ketika itulah dunia barat, terutama di Eropah, British London pada masa itu berada dalam kegelapan. Kotanya penuh dengan penyakit, lampu jalan tak ada, kemiskinan merebak di Eropah, tuan-tuan. King George II hantar surat kepada Abdul Malik, minta izin supaya dapat anak-anak Inggeris ini belajar di Cordova, belajar di Andalus. Minta izin daripada Khalifah Islam yang bernama Khalifah Hisham III. Tulisan itu ditulis daripada George II kepada Khalifah Hisham, minta izin semoga dapat kami menghantar anak saudara kami yang bernama Putri Doban membawa legasi perempuan-perempuan bangsawan Eropah bagi mendalami ilmu di negeri Tuan, kerana kami berada dalam kegelapan. Depa pi bukan nak mengaji ilmu tauhid, depa pi bukan nak belajar pasal ilmu tasawuf, mereka pi bukan nak tahu pasal ilmu fiqh, mereka nak belajar tentang ilmu penciptaan, ilmu tentang nombor, ilmu tentang matematik, ilmu yang tak ada kaitan dengan akidah, sebab mereka tak percaya dengan Islam, tapi mereka percaya dengan kehebatan yang dicipta oleh Islam, kerana umat Islam menguasai teknologi ketika itu. Bila dia hantar anak saudara dia, tuan-tuan yang perempuan, Khalifah Hisham menjawab dengan penuh sukarela dan sukacita, kami mempersilakan, datanglah ke negeri kami untuk belajar. Seluruh yang belajar di negeri kami daripada Inggeris yang datang ini tidak perlu membayar apa-apa yuran, ditanggung oleh perbendaharaan negara Islam untuk anak-anak Inggeris ini, tuan-tuan. Lalu boleh sebut benda tu. Saya sponsor anak Cina mengaji, lah ada, tuan-tuan. Pasal orang nak kerja tu tak ada kaitan dengan akhirat. Bukan saja kerja tak ada kaitan dengan akhirat, sembahyang lah pun orang tak ada kaitan dengan akhirat dah, tuan. Baca Quran pun dah tak ada kaitan dengan akhirat dah, kan? Baca Quran sebab nak masuk tilawah, kan? Solat nak ambil selfie, tuan-tuan, nak kata kita pergi solat Jumaat, dah jadi dunia semua, tuan-tuan. Sekarang kita nak kembalikan hatta urusan kita rekod ni pun adalah akhirat.
Tuan-tuan, kerana dalam ni semua ada unsur akhirat kalau kita pandai meletakkannya. Tuan-tuan, orang dulu hebat, penaung kepada orang. Kenapa saya cerita tajuk ni? Sebab nak mengembalikan semula kehebatan umat Islam. Umat Islam tidak boleh berada di bawah. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada lebih tinggi pada dia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah bagi peringatan dah. Jangan kamu sedih, jangan kamu rasa terhina, sedangkan kamu tinggi, kamu mustawa, kamu kedudukan kamu tinggi, dengan syarat kamu percaya dan kamu beriman. Dalam cerita sejarah, tuan-tuan, saya boleh buat satu video tentang Sultan Abdul Majid menyelamatkan suatu zaman yang dipanggil The Great Famine, tahun kelaparan yang melanda Ireland tahun 1845. Pernah ada satu tempoh 5 tahun, 1845 sampai 1849, lebih kurang 5 tahun, tuan-tuan. Jadi satu apa dipanggil The Great Famine, iaitu kelaparan kerana di Ireland makanan asas mereka tak boleh dikeluarkan kerana kulat menyerang. Orang Ireland makan kentang, tuan-tuan. Kita makan nasi, orang Ireland makan kentang. Jadi bila dia makan kentang, tuan-tuan, kentang tu kena serangan kulat, menyebabkan kentang tak jadi. Pada masa itu Ireland berada di bawah kerajaan Britain ataupun British Empire British. Yang menjadi pemerintah pada masa itu kepada British adalah Queen Victoria. So Queen Victoria ini adalah di zaman dia berlaku kebuluran terbesar di Ireland. Sampai orang Ireland pindah keluar daripada Ireland pergi Amerika Syarikat sebab tak ada makanan. British pula bila tahu itu letak batuk di tangga, hantar gandum, dia tak macam mana nak soft kepada apa yang terjadi di masa yang sama pula. Dia perkerah pula orang-orang Ireland yang sedang kelaparan itu untuk buat jalan kereta api. Dia tak peduli. Queen Victoria tak bagi bantuan. Cerita itu sampai kepada Sultan Abdul Majid, Khalifah Islam dalam kerajaan Osmania. Osmania ni kuat, tuan-tuan. Dia bukan calon-calon orang. Lepas tu kalau kita mengenang balik kisah tu, kita tahu kita ni kuat. Islam ni patut kuat. Mana boleh Islam ni merayu orang? Islam kena tolong orang, dia tak boleh merayu orang. Islam adalah helping people, bukannya seek helping, bukan minta orang tolong kita, bukan. Begging something, nak ni, oh tolong kami susah. Itu bukan Islam. Islam mesti dia membantu orang, tu Islam. Jadi Sultan Abdul Majid ni dia ada banyak penyakit, nampak? Walaupun dia sultan, dia sakit. Ada seorang doktor yang diambil daripada Ireland. Sebab tu sampai hari ni pusat pengajian kedoktoran di Ireland. Pasal dari dulu lagi doktor, masa zaman Sultan Abdul Majid adalah doktor pada Ireland. Doktor ni yang duduk di Istanbul, tuan-tuan, menjaga kesihatan Sultan Abdul Majid. Dialah dikabarkan, setengah kata dialah yang menceritakan, dia meripatik, tuanku, sekarang ni ada kebuluran, kami tak cukup makan. Sultan Abdul Majid dengar benda tu, dia tak kata, duit tak ada, kita duit pun tak ada, kita ni pun tak apa ada duit, tak ada. Sultan Abdul Majid terus kata, beta peruntukkan 10,000 pound untuk diberikan kepada Ireland. Hantar 10,000 pound cepat agar orang Ireland tidak lagi berlaku kebuluran. Tuan-tuan, bila Sultan isytiharkan 10,000 pound untuk bagi kepada Ireland, tuan-tuan, ketika itulah kedutaan Inggeris yang berada di Osmania. Nampak tak? Zaman tu hebat. Osmania, kedutaan mari duduk tubuh di negara dia. Antaranya kedutaan Britain, tuan-tuan, kedutaan British. Mereka dapat tahu Sultan nak bagi 10,000 pound. Automatically kedutaan di Turki membuat reporting, menghantar surat kepada kerajaan Britain memberitahu Sultan Abdul Majid akan kirim ke Ireland 10,000 pound. Rupanya mengikut protokol kerajaan British, seorang itu tidak boleh memberikan peruntukan melebihi peruntukan yang dikeluarkan oleh Queen Victoria.
Queen Victoria tak mau tolong Ireland. Dia cuma nak bagi 1,000 pound saja. Dia nak bagi 1,000 pound. Bila dia dengar Turki Osmaniyah nak bagi lalu Sultan Abdul Majid 10,000 pound, dia menghantar surat kepada kedutaan supaya kedutaan menyampaikan kepada Sultan Abdul Majid, tak boleh kalau tuanku bagi 10,000 pound, melanggar protokol dan etika, tidak hormat kepada Queen Victoria, tak hormat. Habis itu Sultan tanya, aku nak boleh bagi berapa? Dia tak mau hubungan keruh dengan British masa tu. Nampak, kita jaga diplomasi, itu Islam. Pada masa itulah yang dibenarkan, kerana asalnya Victoria nak bagi 1,000 pound sahaja, dia naikkan jadi 2,000 pound. Kalau bagi 1,000 pound, Sultan Majid nak bagi berapa? Dia naik ke King Victoria bersetuju, Pemansuri Ratu Victoria bersetuju bagi 2,000 pound, maka Sultan Abdul Majid hanya boleh bagi 1,000 pound sahaja. Maka Sultan Abdul Majid tak ada pilihan, dia bagi 1,000 pound kepada orang-orang di Ireland. Tapi dia tak diam. Yang balance dia menjadikan 3 buah kapal yang besar untuk bawa makanan pergi ke Ireland, tetapi tanpa pengetahuan Britain. Jangan sampai British tahu. Maka kapal itu pun berlayar secara sulit untuk pergi ke Ireland, tuan-tuan. Bila kapal itu sampai di Dublin, tuan-tuan, kapal tak boleh singgah. Pasal Dublin adalah tempat yang ditawan ataupun dikuasai oleh orang-orang British. Maka dia terpaksa pergi ke tempat yang lain yang bernama Drogheda, tuan-tuan. Di Drogheda itulah kapal ini berlabuh dan memberikan makanan kepada orang-orang di Ireland. Asalnya cerita ini ditutup dan orang mengatakan kisah ini tak benar. Tetapi pada tahun 2005, Ireland memanggil duta Turki untuk datang ke sana, terutama di daerah Drogheda, mengiktiraf kerana mereka pernah membantu kami ke bulan pada tahun 1845. Akhir sekali apa jadi? Mereka buat satu plak, tuan-tuan, menunjukkan Osmaniyah pernah membantu Ireland ketika kelaparan, menghargai jasa Osmaniyah. Tu sampai sekarang Ireland bersama dengan Islam. Kena serang, tuan-tuan, kedutaan Israel dihalau keluar daripada Ireland kerana Ireland bersama dengan Palestin, kerana dulu Osmaniyah pernah membantu Ireland. Itu betul kita, itu kerja kita tau. Bukan kerja kita pergi merambak orang minta duit tak. Kerja kita duduk atas, itu kerja kita. Kalau kita kerja dengan siapa pun, pastikan satu hari kita berada di atas. Kita tak boleh terus ada di bawah. Itu kerja kita. Sebab Islam pantang larang kalau duduk di bawah, orang akan tindak, orang akan hancurkan kita. Tapi kalau kita ada di atas, tak ada siapa boleh buat apa kat kita. Tuan-tuan, dan hari ini Ireland di antara di Eropah orang Islam antara yang teramai kerana meraih menghargai apa yang dibuat oleh Osmaniyah. Sampai satu tempoh, tuan-tuan, tiap-tiap tahun bila memperingati The Great Famine itu, hari kebuluran itu, di patung Queen Victoria mereka menggantung satu spanduk. Mereka tak namakan Queen Victoria, mereka panggil Queen of Famine, ratu yang menyebabkan kebuluran yang tak bantu kami. Lately ni barulah Britain hantar surat mohon maaf kepada Ireland kerana masa 1845 dulu kita tak bantu hampa, kami minta maaf. Setelah 150 tahun kejadian itu, British minta maaf kerana tak tolong Ireland. Tapi orang Ireland kenal jasa Osmaniyah. Itu kita. Itu kita, itu DNA Islam. Tapi menjadi zuhud di bawah orang, tak apa, kita ni tak mau dunia. Ini bukan Islam. Ini terkeluar daripada jalan Islam, tuan-tuan. So kerja kita pastikan yang kita buat adalah untuk menaikkan agama Allah duduk di tempat dia, baru kita jadi sebagai kelompok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab memang dia dah jadi sunnah. Orang Islam kalau berada di bawah, mereka akan dibunuh, mereka akan ditindas, tuan-tuan. Kalau nak ikut jasa, patutnya orang-orang Yahudi, Zionis, patut kenal jasa
umat Islam kepada mereka. Sebab Islam sangat berjasa pada orang Yahudi. Bila? Semasa runtuhnya Andalus, masa kerajaan Andalus runtuh, tuan-tuan, kota terakhir Andalus adalah Granada. Andalus ni dulu dipanggil Hispania. Seluruh wilayah tu dulu duduk bawah Islam. Islam ambil tempoh 22 tahun saja untuk menawan semua tu. Bermula daripada Granada, Lisbon, Cordoba, Zaragoza, naik sampai ke hujung sekali Barcelona. Barcelona pernah berada di bawah jajahan takluk Islam, tuan-tuan. Berapa lama nak ambil semua satu Spain ni? 22 tahun. Tapi Spain nak ambil balik, mereka makan masa 800 tahun. Tapi mereka berjaya lah, daripada ambil dulu Barcelona, daripada tawan dulu. Kalau Barcelona berjaya ditawan dan Islam tidak ada masalah masa tu, Perancis mungkin akan jatuh di tangan Islam. Tapi sebab ada problem kerana kerajaan ada masalah ketika itu, hanya sampai dekat Barcelona saja. Dengar cerita ni, orang rasa macam mana? Kita bangsa itu ataupun itu orang dulu, bukan kita? Benar, tuan-tuan. Tak boleh surrender. Never surrender, tuan-tuan. Itu bukan kita punya motto, tuan-tuan. Bila dah akhir sekali kerajaan Granada yang paling last dah jatuh, masa tu Cordoba dah jatuh, Lisbon dah jatuh, dah awal lagi, last tinggal Granada. Di Granada itulah ada satu kelompok Yahudi yang tinggal di Granada. Yahudi ni baik dengan Islam kerana mereka pembantu kerajaan dan mereka tolong kerajaan. Ni di zaman belum ada kerajaan lagi, tuan-tuan. Yahudi belum tubuh kerajaan dia. So, bila dah kalah Granada, sudah menjadi syarat kepada Spanyol. Dia buat satu benda dipanggil Spanish Inquisition. Membunuh orang-orang yang tak memurtad, halau keluar mereka yang tidak Kristian. Hanya orang Kristian saja boleh berada di bumi Spanyol ketika itu. Orang lain tak dibenarkan. Siapa agama Islam tak boleh murtad, halau keluar. Kalau murtad, masuk dalam daerah kami. Termasuk Yahudi, dipaksa untuk murtad. Ketika itu Osmaniyah ada pemerintah yang bernama Bayazid II. Bayazid II ni adalah anak kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih sifatnya conqueror. Dia buka wilayah. Anaknya seorang yang menjaga kebajikan. Dia tak suka nak buka wilayah, tapi dia jaga seluruh wilayah. Sultan Bayazid II ini, semasa berlakunya Spanish Inquisition itu, dia menghantar Laksmana, kapal laut, untuk membawa seluruh orang daripada Yahudi. Dia dipanggil Yahudi Sephardi. Yahudi Sephardi ini adalah Yahudi yang asalnya Spanyol. Tapi di zaman itu sebab mereka tak mau murtad keluar daripada agama Yahudi, mereka dihalau keluar. Siapa yang naik kapal di tengah laut dirompak. Pasal Yahudi ni kaya, dirompak oleh lanun. Yang mereka boleh selamat satu saja, siapa yang naik kapal perang Osmaniyah, mereka selamat. Maka Sultan Bayezid hantar, pergi selamatkan rakan-rakan kita daripada keluarga Yaqub. Mereka hendaklah diselamatkan walaupun mereka Yahudi. Dan mereka dibenarkan menempat masuk ke dalam negara Osmaniyah. Mana-mana daerah yang cuba mengganggu Yahudi-Yahudi ini, beta akan mengisytiharkan perang pada orang itu. Berapa ramai Yahudi diselamatkan daripada Andalus? 150,000 orang. Ditarik keluar daripada Andalus, naik kapal, mereka masuk ke Osmaniyah. Mereka menempat di sana, tuan-tuan, beranak pinak di sana, duduk di sana. Mereka bukan dibuat kem berasingan, mereka bercampur dengan masyarakat tempatan. Mereka mengekalkan budaya Yahudi, tapi mereka berada dalam Empire Osmaniyah. Tuan-tuan, kalau dia perkenang jasa tu, dia takkan buat macam dia buat hari ni. Tapi sudah menjadi lumrah. Islam kalau ada di bawah, pasti ditindas. Sebab tu tak boleh ada di bawah. Kalau tuan-tuan biarkan diri tuan-tuan berada di bawah, tuan-tuan akan ditindas, tuan-tuan. Jangan. Tak boleh. Pantang larang tok nenek, Islam ada di bawah. Tak boleh. Mesti dia kena sentiasa berada di atas. So kena bekerja.
kena buat sampai ekonomi kita punya, kena buat sampai sistem kita punya, kena buat sampai muamalah sesama kita, kena buat sampai orang akan gunakan apa yang kita perkenalkan, kena buat sampai tahap orang nak bersama dengan Islam, tuan-tuan. So, dua sejarah ini membuktikan Islam memang dari dulu sifatnya di atas. Bila sifatnya di atas, orang beriman tak boleh berada di bawah. Adakah kita telah menunaikan hak khalifah kita? Saya ceramah setiap masa ni lah tajuk saya bawa. Walaupun ada orang cuba mengganggu, bukan cenggu ceramah, cuba nak divert saya daripada bercakap benda macam ni, mereka akan mula bertanya tentang benda khilaf mazhab. Tuan-tuan, tolonglah, kita tak ada masa nak fikir benda remeh-temeh ni, tak ada masa. Ustaz nak tanya, Ustaz ni kalau buat tahlil macam mana buat, apa masalah? Tak ada masa nak jawab soalan-soalan remeh-temeh tu. Ustaz nak tanya ni, macam mana kita nak pergi kenal Tuhan, kena banyak sebab 20? Silakan belajar. Tak mampu, tanya ulama. Tak reti, tanya soalan. Saya tak boleh Ustaz, nak baca tak pandai, tanya Ustaz. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan pening kepala, sebab kita banyak benda nak pening lagi, tuan-tuan. Elon Musk tengah fikir nak hantar orang ke Marikh. Ada satu tim namanya Musk Society, maknanya persatuan Marikh di Amerika ni, tuan-tuan. Mereka telah usaha untuk buat satu pendapatan di Marikh, sebab Marikh katanya kedudukannya lebih kurang bumi, hampir sama, ada oksigen yang boleh diusahakan. Manusia nanti satu hari bila bumi dah rosak boleh pindah pergi sana. Tuan-tuan, orang fikir sampai tahap tu. Kita masih fikir tahlil boleh, tak boleh, tak pening ni dah. Tuan-tuan nampak tak? Kita duduk bincang benda-benda kecil ni, kita pun jadi kecil, tuan-tuan. Jangan tarik ustaz-ustaz ni pergi jadi benda kecil. Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Saya baru ingat ceramah satu ustaz, saya rasa setuju dengan ustaz tu, biar pergi kat dia. Selagi benda tu khilaf, biar pergilah, kita jangan cari pasal. Dan ni ada, tuan-tuan, nak pelagarkan ustaz ni dengan ustaz ni, yang buat kerja ni netizen, tuan-tuan. Tolong jangan jadi orang tu. Tolong jadi orang yang menyebarkan kebaikan, tuan-tuan. Tolong jadi orang yang menceritakan benda-benda yang sangat baik. Tolong cerita menguatkan Islam, tuan-tuan. Saya suka orang ni pasal alhamdulillah mutaakhir ni dah ramai orang kita buat benda-benda besar, tuan-tuan. Dulu nak jumpa orang kita buat benda besar, semua kerja dengan orang. Dan ni dah alhamdulillah dah ramai yang buat benda besar. Cuma kita tunggu sangat berjaya dia, insya-Allah. Terbaru ni, tuan-tuan, ada satu filem Mekamato, kartun lah, tapi nak cerita kejayaan tu. Mekamato ni, tuan-tuan, menjadi filem pilihan, kartun pilihan, animasi pilihan satu di Jepun. Dia buat lagu Jepun, dia translate bahasa Jepun, sehingga kartun tu nampak sebiji kartun Jepun. Jadi budak-budak di sana, tuan-tuan, sangat menyukai Mekamato. Sebab Mekamato ni adalah watak yang kaitan dengan teknologi dan kaitan dengan orang, emosi gabung dengan teknologi, tuan-tuan. Ada satu kaedah kat sistem dipanggil mechanize. Ni kalau budak-budak tahu lah, tuan-tuan tak tahu lah. Tapi nak cerita, sudah menjadi nombor satu di sana, orang tiru budaya itu. Yang menarik, bila ditanya apa yang kamu ingat pasal cerita Mekamato, tanya orang Jepun, kami teringat satu kuih namanya karita. Kita Malaysiakan Jepun, tuan-tuan. Macam hari ini di Indonesia, orang tak boleh nafikan Upin dan Ipin memberi pengaruh di sana. Sampai ada satu wilayah, tak tahu saya cerita kat tahu atau belum, satu wilayah di mana, tuan-tuan, di Bali. Bali ni duta, ada apa nama, governor dia Hindu. Kawasan tu kawasan Hindu. Mereka sampai takut kerana filem ataupun animasi Upin dan Ipin ni menguasai Indonesia. Kerana perkataan-perkataan dalam tu, baca doa makan, Assalamualaikum, baca Quran, solat tarawih, benda ni sampai governor dia
menyatakan kalau boleh kita jangan bagi izin Upin dan Ipin menguasai budaya kita. Kita di Bali ada budaya kita sendiri. Sebab ketakutan mereka bila anak-anak kecil ini memberi salam dan baca bismillah, mereka bimbang anak-anak Hindu ni akan masuk Islam. Ini baru betul-betul mendesak. Ini baru betul-betul cerita benda yang menyebabkan kita bangun. Tolong tuan-tuan, cerita-cerita picisan tepi ni tolak tepilah tuan-tuan. Ustaz ni kena tangkap pasal khalwat, letak tepilah tuan-tuan, tak payahlah cerita tu. Ustaz ni bergaduh dengan ustaz ni, tak puas hati dengan ustaz ni, berdebat dengan ustaz ni, terajang ustaz ni, tak payah tuan-tuan. Ni semua cerita lemah, ini bukan masa kita tuan-tuan. Fokus, tuan-tuan kena fokus kerjaya tuan-tuan sampai berjaya. Mari kita penuhkan masjid tuan-tuan. Hari ni ramai orang depresi. Mula-mula stres, kemudian depres, kemudian anxiety. Apa cara nak hapuskan anxiety, depres dengan stres ni? Satu cara saja, bercakap dengan Allah. Hari ni kebanyakan orang depres sebab dia tak ada tempat luah. Yalah, dia depres dengan bini dia, takkan nak luah kat bini dia. Bini dia siap marah dia. Anxiety. Baru ada seorang kawan tuan-tuan, Masya Allah, dia ni kerja tak apa nak kemah, sebab dia kerja freelance. Isteri dia kerja kemah. Dia boleh kata kat lelaki dia, abang jangan jadi macam bewak hidup, saya nak kena tanggung abang. Bias dia tuan-tuan, terbaru sampai ambil pisau nak tikam diri sendiri. Nasib dia, aku nak buat benda ni, pergi mengadu pada pakar psikiatrik. Saya tak perlu pakai psikiatrik, kita Allah, mari masjid mengadu ke Allah. Ya Allah, bantu aku, kuatkan aku, jangan bagi aku lemah ya Allah. Kita ada Allah, 5 kali sehari Tuhan buka opening untuk kita mengadu. Sebab pengaduan bukan perlu dijawab, kita nak luah sahaja, kita luah depan Allah, jangan luah depan manusia, pasal dia pun ada masalah macam kita. Jadi mari penuhkan masjid tuan-tuan, agar kita menjadi orang yang kuat insya-Allah. Dan marilah bersama dengan projek saya tuan-tuan. Kami tengah buat Ustaz Pro, saya pun dah selalu umum kat tuan-tuan. Kami telah siapkan app, cuma kami ada pembinaan yang nak buat lagi. Nak boleh jawab hukum hakam, saya baru ni bekerjasama dengan Dr. Zul Al-Bakri. Dr. Zul Al-Bakri buat satu app juga, namanya Inarah. Tuan-tuan boleh download app tu, Inarah. Dalam app tu kami ambil, kami buat bahan. So bantu kami. Cerita-cerita saya cerita tadi, saya telah buat video dan saya telah masuk dalam app. Tuan-tuan boleh download app atau pergi ke Telegram saya, Ustaz Pro. Bagi kita nak tuan-tuan bersama hari-hari dapat semangat. So bantu kami agar app ini menjalan lebih baik. Lepas ni orang bila susah hati, ada tempat dia boleh bertemu dengan ustaz-ustaz yang baik. So bantu saya dengan tabung di belakang sana tuan-tuan, di Ustaz Pro. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Nanti kita sambung khutbah kita, InsyaAllah. Cukup sekadar tu tuan-tuan, para orang yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.